Jadi alhamdulillah kita dapat menyambung kembali perbincangan dan jadi di peringkat awal tadi kita telah saya tentangkan beberapa perkara perlu. Yang pertama sekali just untuk sedikit revision tentang ta'arif dan definisi dan kepentingan akidah dan apa dia punya kesan daripada akidah yang baik, ya, dan bagaimana Rasulullah SAW membina akidah para sahabat dengan sentiasa mengingatkan tentang kewujudan akhirat dan pembalasan yang bermula daripada alam barzakh, itulah kubur, yang mana disebutkan dalam sebuah nas yang lain, sekiranya dalam kubur itu mempunyai azab, maka selepas daripada dalam alam kubur azabnya, seseorang yang kena azab dalam kubur, selepas daripada alam kubur azabnya akan jauh lebih pedih, ya. Dan kemudian kita masuk kepada beberapa perkara perlu dalam bab kefahaman ilmu akidah, iaitulah yang pertama yang telah kita bincangkan tadi, iaitulah pembahagian ilmu akidah kepada dua, usul dan furu', dan kita berikan beberapa contoh mudah basic bagaimana nak mengenal pasti isu akidah yang bersifat furu' dan usul, dan apa signifikan dan keperluan untuk kita faham ini usul dan furu' adalah untuk toleran kepada pelbagai jenis kumpulan yang ada di Malaysia hari ini, supaya kita tidak terjebak dalam gejala kafir mengkafir, sesat menyesatkan orang, sedangkan ia berbeza pandangan dia dalam perkara akidah yang furu'iyah sahajanya. Kemudian ini adalah kumpulan yang paling besar di seluruh dunia. Perdebatan di antara mereka salaf dan khalaf, kaum muda dan kaum tua ini berpanjangan sejak 1000 tahun yang lalu. Ya, jadi tidak dapat dikawal ada kalanya pengikut-pengikut yang ekstrim. Ada kalanya guru-guru mereka adalah orang yang toleran, tetapi bila sampai ke anak-anak murid, mereka menjadi ekstrim dan menyanggah ajaran guru mereka. Guru mengajak kepada toleran, anak murid tidak toleran. Maka hari ini dalam atas tepung kita puisi hari ini, saya mengajak anda semua berilmu seumpama guru, iaitulah seorang yang toleran dan faham letak duduknya usul atau furu'. Kemudian kita pun telah melihat bagaimana dalam ini juga saya tidak mengajak anda untuk menjadi salaf atau khalaf. Saya hanya membentangkan fenomena dan memahamkan anda apa itu khalaf, apa itu salaf, dan kumpulan ini wujud di selatan dunia. Okey, jadi adalah baik untuk anda mengetahuinya agar selepas ini kalau ada perbincangan, perdebatan yang hangat di kalangan mereka di mana-mana juga, anda boleh faham apa sebenarnya punca asasnya adalah takwil dan tidak takwil tadi. Okey. Kemudian kena anda faham juga dalam Al-Quran memang ada beberapa ayat ataupun dalam hadis ada beberapa nas perkataan Arab yang memang diperlu takwil. Memang dia memerlukan takwil. Contohnya dalam bahasa Melayu katalah ada tiba-tiba seorang lelaki yang gagah dan berani masuk ke dalam bilik dewan ini. Lalu saya pun berkata kepada anda semua, lihat, ada seorang singa sedang masuk. Bila saya cakap begitu, ada seorang singa yang sedang masuk, automatically anda toleh ke pintu, anda tak nampak singa, tapi anda nampak orang yang bertubuh besar sebagai contoh. Apa tandanya itu? Itulah tandanya yang saya cakap itu namanya majazi dalam bahasa Arab. Maka majazi dalam bahasa adalah ataupun perumpamaan adalah diterima dalam nas itu. Sebagaimana contoh disebutkan ta'ti al-Baqarah wa al-Imran ka'annahuma ghamamata. Hadis yang bila saya tulis mim kat sini, nanti anda akan dapat slide ni. Okey. Bila saya tulis mim ni maknanya hadis ni riwayat Muslim. Okey? Jadi itulah maksudnya akan datang surah Baqarah dan surah Al-Imran di akhirat kelak kepada orang yang menghafal dan mengamalkannya, seolah-olah macam awan yang melindungi orang yang menghafal dan mengamalkannya. Jadi adakah surah Baqarah itu datang terbang begitu macam terbang-terbang ni? Ya ke?
itu nampak tak? Jadi ayat ni, nas ni dia memerlukan secara lughah, secara ilmu bahasa je kepada takwil. Jadi itulah majaz. Dia hanyalah gambaran nak menunjukkan matahari menggigit tu. Cahaya matahari cukup menggigit pada hari. Apa maksud dia menggigit? Dia tak gigit gitu. Dia gigit maknanya dia panas tu. Begitu. Ya? Contoh juga, sesungguhnya kematian akan disembelih di antara neraka dan syurga. Faham? Kematian akan disembelih. Hadis sahih riwayat Muslim. Nak menunjukkan bila mana sampai faham dia semua makhluk mati, kematian pun akan mati. Benar? Kematian pun akan dimatikan oleh Allah. Macam mana? Dia akan disembelih. Macam mana disembelih? Macam lembu kan? Tak, dia tak sembelih macam lembu. Itulah dia namanya majaz. Sebab tu Allah kata kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap perkara akan hancur kecuali Allah. Maka itulah dia, kematian itu sendiri pun akan dihancurkan. Baik, habis. Sekarang yang seterusnya, isu-isu seterusnya yang perlu anda faham juga adalah tawassul. Ini juga adalah perkara khilafiyah, perkara furu'. Tawassul iaitulah kita mengambil perantara dalam nak memakbulkan doa itu. Kita nak berdoa pada Allah, kita ambil perantara. Perantara yang dibenarkan dalam Islam secara sepakat ulama, itulah melalui Allah itu sendiri. Dalil dia daripada hadis Kha. Kalau saya buat Kha tu, Kha riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Saya nak tanya sangat tadi. Bukhari sahih. Iaitulah sebagaimana dalam satu doa disebutkan, ya Allahumma la malja'a wa la munji illa ilaik. Tidak ada tempat kembali yang lebih baik, tidak ada tempat yang boleh menyelamatkan kecuali kepadamu, wahai Allah. Iaitulah kita berdoa sambil kita mengungkapkan kalimat-kalimat ini, memakbulkan doa. Boleh, itu namanya tawassul. Iaitulah mengambil perantara untuk memakbulkan doa. Yang kedua yang dibenarkan sepakat ulama, kita berdoa menggunakan nama Allah. Iaitulah dalilnya daripada Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama Allah yang baik, kamu doa menggunakan nama tersebut. Contoh, kita angkat tangan, kita doa, ya Allah, ya Latif, ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Wahai Allah yang Maha penyantun, wahai Allah yang Maha pengampun, ampunkanlah dosa kami. Nama Allah itu Ghafur, kita gunakan nama itu di pangkal-pangkal doa kita. Sepakat, ia berkesan. Ya? Yang keseterusnya beramal orang soleh yang hidup. Contohnya, kalau anda jumpa seorang ulama yang anda kelihatan anda yakin dengan beliau, yang soleh pada pandangan anda dan pada pandangan ramai orang, maka kelihatan dia ni hampir dengan Allah SWT, anda boleh minta tolong dia doa untuk anda, tapi dengan syarat dia hidup. Bukan dia dah mati dalam kubur, anda minta kat kubur dia. Itu tak boleh. Itu qat'i, haram. Ya? Kemudian amal soleh sendiri, ini dalam hadis Nabi ada dan berlaku pada zaman Umar Al-Khattab pun ada. Yang ketiga tu. Yang keempat, amal soleh ni pun adalah hadis yang sahih, iaitulah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Maka nak keluar, maka mereka antaranya menyebut berdoa dengan amal soleh. Contohnya, ya Allah, doa buktinya dalam Quran, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Itu bukti dalil. Iaitulah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah pun beriman dengan kamu, oleh kerana itu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Maka beriman itu adalah amal soleh. Maka anda boleh, contohnya, ya Allah, hari ini aku tolong masak untuk puisi, tolonglah ampunkan dosaku. Boleh. Sebab tolong masak itu adalah amal soleh, kalau dia diniatkan soleh lah. Ya Allah, hari ini aku telah tolong mak aku, ya Allah, tolonglah luluskan aku dalam peperiksaan. Boleh. Itu namanya tawassul. Okey, yang diharuskan.